Assalamualaikum semua. Hari ini berkongsi cerita seram yang terjadi kepada penulis sendiri. 6 tahun yang lalu, kami balik bercuti di rumah ibu mertua, di mana kesemua anak dan menantunya berkumpul untuk menziarahi ibu mertua yang tinggal di kampung. Itu adalah salah satu rutin yang kami lakukan. Petang itu, menantu kedua bercadang mahu memasak soto, menu tradisional ibunya. Jam di dinding menunjukkan 5 petang. Kami pun keluar ke Pekan Bandau untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan. Sampai saja di Pekan, kami terus masuk survei. Kami pun mencari bahan-bahan yang diperlukan dan memilih barang-barang yang asas keperluan yang lain. Jam sudah menunjukkan pukul 6.30 petang. Kami pun meneruskan perjalanan balik kerana akan meneruskan aktiviti malam itu juga memasak soto Jawa. Oleh disebabkan perjalanan masuk kampung suami agak berlubang, pergerakan kereta sangat slow sehinggalah kami sampai ke rumah pada jam 7.30 malam. Sesampai di rumah, kami bertiga pun meneruskan acara memasak dengan iringan gelak ketawa di keheningan malam sehingga larut malam sekitar 11.30 dan keadaan kampung sangatlah sunyi. Rasanya kami bertiga sahaja yang masih bercerita di dapur. Alah maklumlah, semua tinggal jauh-jauh dan masing-masing bertugas di daerah lain. Sehingga jauh malam, sekitar 11.30 malam, dan keadaan kampung sangatlah sunyi. Rasanya hanya kami bertiga sahaja yang masih bercerita di dapur. Alah maklumlah, semua tinggal jauh-jauh, jumpa pun sekali-sekala dalam setahun. Itu pun tengok keadaan, sama ada yang dari Kuala Lumpur tu balik ataupun tidak. Tapi biasanya kita orang akan kumpul masa perayaan Raya Haji ataupun Raya Puasa. Berbalik pada cerita kami bertiga, masing-masing mengasingkan isi ayam dari tulangnya agar memudahkan proses penyediaan soto nanti. Sambil ketawa dan berkongsi cerita di perantauan sambil memisahkan isi ayam dari tulangnya. Saya dibesarkan dari kampung yang tidak mempunyai pantang larang. Saya dibesarkan di antara dua pekan dan kampung yang tidak mempunyai pantang larang walaupun berada di kampung. Selepas makan, tulang dan sisa makanan semuanya buang di luar rumah, tidak mengira siang ataupun malam. Selesai memisahkan tulang daripada isinya, saya akan lempar tulang keluar pintu dapur. Direct to the point lah katakan. Bila sulung menyedari tiada tulang terkumpul di pinggan dan bertanya,
Kak En, letak di mana tulang-tulang tadi? Kak En letak di mana tulang-tulang semua? Saya berkata, saya lempar je kat luar, boleh kucing makan. Kak, jangan lempar tulang keluar kerana mengundang makhluk yang tidak diingini datang. Dan seorang lagi biras mencelah, ya kak, dah lewat malam ni, kira jam 12.30. Takut ada yang terhidu darah daripada tulang ayam tu. Saya pun mengangguk tanda setuju dengan nasihat mereka yang mengetahui pantang larang adab tinggal di kampung. Selesai sahaja biras bercakap, kami terdengar bunyi. Selesai sahaja biras bercakap, kami mendengar bunyi yang sangat kuat jatuh di atas bumbung dapur betul-betul atas kami bertiga duduk. Kami bertiga terkejut dan saling berpandangan satu sama lain dan spontan ayat terkeluar dari mulut saya. Balan-balan? Dengan sepantas, biras sulung mencelah. Kak, jangan cakap macam tu, Kak. Sekali lagi, kami bertiga terdengar bunyi yang jatuh dan sangat kuat beserta seperti ada benda bergolek-golek di atas bumbung. Sekali lagi kami terdengar bunyi yang jatuh dan lagi kuat beserta ada benda yang bergolek di atas zinc seperti sebiji kelapa yang bergolek-golek. Sekali lagi kami berpandangan seperti ada yang memerhati di sebalik kegelapan. Saya pun menutup pintu dapur dan meneruskan kerja-kerja kami agar dapat makan dengan cepat. Sekali lagi kami dikejutkan bunyi cekaran atas zinc dapur. Kami pun segerakan apa yang belum siap. Disebabkan jarak dapur dan meja makan agak jauh dalam 40 kaki, kami mengangkat kesemua bahan-bahan dan bercadang makan beramai-ramai di ruang itu. Tapi malangnya keadaan ruang tamu sudah gelap kerana jam menunjukkan 1.30 tengah malam. Keadaan sekeliling kelihatan sunyi. Kami pun mengejutkan ibu mertua dan adik ipar bongsu. Nampaknya mereka semua sudah dibuai mimpi. Kami bertiga pun meneruskan makan sambil bercerita. Tengah kusyuk duduk sambil menikmati soto biras yang sedap. Terdengar bunyi objek melanggar dinding plywood beserta bunyi cakaran kuku yang sangat tajam. Bila terdengar, kedua-dua biras menjerit dan meninggalkan saya di atas meja sendirian. Saya seolah-olah tidak boleh bergerak dari kerusi. Suami dan adik ipar yang tidur terkejut dengan jeritan kami. Ada yang bersilat dan ada yang berkata, "Kenapa? Kenapa?" Kedua-dua biras mengatakan ada orang di sebalik dinding. Mereka pun bergegas pergi belakang rumah, tapi tidak menjumpai sesiapa pun di sana. Mereka pun bergegas pergi belakang rumah, tapi tidak menjumpai sesiapa pun di sana. Bagaimana nak jumpa kalau benda tu bukan manusia, kan? Tapi saya yakin itu bukan manusia. Kemungkinan benda tu mengikori perjalanan kami masa
Mungkin benda tu secara kebetulan mengikuti jejak kami semasa dalam perjalanan balik membeli barang-barang keperluan. Pengajarannya di sini ialah di manapun kita berada, kena belajar sesuatu yang tidak pernah kita belajar di tempat kelahiran kita. Mulut kena jaga, jangan mengeluarkan kata-kata yang mengundang gangguan. Jangan anggap tempat baru sama seperti rumah kita membesar, boleh buat sesuka hati dengan keadaan harian. Sekian dan terima kasih. Jumpa dengan channel El Nilianin Jelajah cerita-cerita seram era 80-an.